Ni macam awal-awal dulu bila saya ada problem ni. Kan saya tak faham sebenarnya, tapi let's work on this. Kalau it's okay then it's okay. Kalau tak, mungkin kita akan terpaksa tamatkan siaran kot. Tapi apa pun saya cuba, saya tengok kalau benda tu masih exist, then saya like kita rasa kita boleh macam bercuti je lah kot malam ni. Alright, apa-apa pun saya nak teruskan juga pada hari ni, insyaAllah. Alright, hari yang ke-10 ataupun awal Muharram, hari pertama di Muharram ni kita dah melalui hari pertama dekat Muharram. Alright, jadi saya pasti banyak benda yang kita telah pun macam nak jadikan benda tu happen. Kita buat macam-macam, betul? Kita nak siapkan benda tu. Kita nak ada satu, kata orang tu, benda yang berlainan. Kita nak berubah, kita ada matlamat, kita ada banyak benda. Jadi kita sentiasa nak capai benda baru setiap tahun kan. Setiap tahun ada je benda yang kita nak buat. Dan hari ni Abang Bu nak cerita juga dalam segmen ilmu kita, macam mana kita boleh mendapat satu matlamat atau kejayaan dalam matlamat kita dengan menggunakan satu teknik yang Abang Bu akan ajar. Alright, saya nak tengok kalau ada adik-beradik yang kat sini sudah pun mari, ataupun alright, kita ada satu kakak kita, Kak alright, kita ada Kak Ahmad, Kak Gaya. Kak Gaya ada kat sini. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Gaya. Apa kata Kak Gaya just like tell other adik-beradik siblings lain untuk just like join. Alright, Suhaimi, handsome Suhaimi. Tadi nak masuk ni ada masalah lah, babe. Ada line cut, Facebook dia stop. Lepas tu I don't know, banyak benda yang berlaku. Tapi Alhamdulillah saya dapat juga bersiaran sekejap ni. Walaupun mungkin sekejap ke apa, kita tetap bersiaran juga untuk nak memastikan kita tunaikan kita punya everyday satu video, satu tip yang kita nak bagi. Alright, salam handsome, banyak betul benda kau nak buat. Ceritalah apa kau nak capai. Aku nak capai husnul khatimah. Aku nak mati dalam keadaan like yang mendapat rahmat Allah SWT. Itu je. Aku buat benda ni sebab apa? Kita kena kejar-kejar buat kebaikan. Kan dunia ni adalah bukan untuk kita bersukuria, untuk kita nak berehat, tak tau. Dunia ni untuk kita bekerja-kerja untuk buat kebaikan. Itu tempat dunia. Jadi itu je aku nak. Aku nak seboleh-bolehnya buatlah apa-apa kebaikan yang aku boleh buat, right? So itu yang saya nak, alright? Kita ada siapa ni? Kita ada Kak alright, Assalamualaikum. Apa khabar semuanya? Alhamdulillah, sihat-sihat belaka. So apa kata budak-budak kita ni semua? Mana? Tekan love, tekan share. Cepat kita share. Dan saya punya topik hari ni adalah how to actually achieve benda dalam hijrah ni. Tahun when you set some goal, macam mana kita nak capai benda tu yang kita akan bincangkan pada hari ni. Kejap lagi saya akan bincangkan banyak benda tu. Alright, iaitu kita nak macam bincang macam mana orang successful business people, entrepreneurs, they make it big in their journey. Alright, macam mana dia boleh capai benda tu dan apa yang sebenarnya diorang buat yang kita tak buat ke. Semua benda ni kita nak bincangkan sebentar lagi dalam segmen ilmu kita. Jadi apa khabar semua korang? Right, macam mana you punya permulaan Muharram? Bagaimana permulaan dia? Pada saya Alhamdulillah, like macam it's a good start. It's a fantastic start semalam. So saya ini saya bagi tahu, saya akhirkan dengan satu derma yang saya buat untuk satu benda, dan saya mulakan dengan satu lagi hadiah yang saya bagi pada orang tertentu lah. Alright. So Alhamdulillah jadi itu yang mula. Jadi saya rasa macam wow, best. Alhamdulillah kita dapat buatlah benda yang kita nak. Alright. Okey, kita ada siapa ni? Zulkifli. Siapa ni? Zulkifli. Ya, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Abu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Thank you for joining us. Tunggu sebentar, kita ada segmen ilmu kita pada hari ni yang insyaAllah it's going to be like very beneficial. Jadi saya nak korang tag kawan, ajak kawan pukul 9.30 ni. Jom kita bersama dengan Abang Abu, kita dengar apa tip dia yang dia nak bagi, yang memang unik sangat insyaAllah. Pada hari ni memang saya nak bagi tip yang lain sikit. Memang unik insyaAllah, tapi dia sangat you can actually like macam achieve. Right, it's a proven kind of like tips yang Abang Bu nak bagi. Right, jadi apa khabar semua? Okay, kita ada siapa ni? Kak Asna. Assalamualaikum. Yang handsome dan macho. Dan bila kau cakap benda tu kan, aku terlupa nak bagi tepukan. Alright, bila cakap je macho, ni ada. Kita tepuk dulu. Kita tepuk. Alright, kita bagi bicycle horn lagi. Kita akan bagi DJ horn. Alright. Alright, so kita dalam ilmu wang dunia akhirat, di samping kita like bercerita
mengenai tip, kita juga ada peluang untuk anda tanya soalan, nak tanya soalan kat Abang Abu, boleh saja mengenai kewangan, bisnes, apa sajalah yang awak rasa nak tanya. InsyaAllah saya cuba untuk memberikan pandangan saya. Alright, mungkin you boleh ambil pandangan tu, tengok, boleh buat tak buat. Kalau tak boleh, taulah tepi je. Alright, so awak boleh tanya apa-apa soalan. Ini peluang untuk adik-beradik Abang Abu yang actually go through the program, boleh tanya soalan-soalan yang tertentu untuk saya jawab, insyaAllah. Alright, so that's the first thing. Dan sebentar lagi 9.30 kita nak masuk dekat segmen ilmu kita, di mana dalam segmen ilmu hari ni Abang Abu nak nak share satu benda yang very interesting. Sebab dalam Muharram ni kita dah nak berhijrah, maksudnya hijrah, tahun hijrah. Kita nak hijrah banyak benda. Kita nak hijrahkan kewangan kita nak hijrahkan amalan kita, banyak benda yang mungkin kita nak macam berubah lah jadi better kan. Jadi itu yang saya nak share. Okay, Zulkifli cakap lucu Abang Abu ni. Bila masa abang pernah datang Pernah datang program kalau datang program mesti tahulah. Dia bukan lucu, tapi lucu-lucu tu dia ada impact tak? Kan? Lucu-lucu tu ada tak impact dia? Kan lucu-lucu ni, dia lucu ke dia macam lucu-lucu dia macam ada jugalah benda masuk dalam kepala otak aku, ada macam tu. Saya rasa mesti ada macam tu kan. Sebab kita tak nak lucu-lucu yang macam tak ada benda Alright, okay. Macam mana awal tahun ni, tahun kau orang ni macam mana? Cuba share sikit dengan Abang Abu, macam mana tahun awak hari ni? Tahun macam mana? Come on, share dengan member semua. Suruh ajak dia orang datang, sebab kejap lagi saya nak masuk bilik saya untuk saya nak bagi tip pada hari ni. Alright, okay. So macam mana di kawasan anda? Hujan ke malam-malam? Tadi petang tadi lepas asar hujan dia macam wow, dahsyat hujan dia. Alright, dan sekarang macam okey, alhamdulillah. Okey. So ada tak soalan? Soalan-soalan, sebab Abang Abu sudah pun berada untuk lebih kurang dalam setengah jam lagi kita akan bersama. Jadi kalau boleh tanya soalan, boleh tanya. Dan hari ni Abang Abu nak share benda yang mungkin best. Jadi saya nak terus masuklah ke bilik. Sin tak ada soalan apa-apa, aku nak masuk bilik aku untuk nak start lah sesi pada hari ni. Boleh tak? Boleh ke boleh? Kalau boleh cakap boleh sekarang. Cakap boleh bang, masuk bang, cepat kita buat. Alright, kita ada Kak kita ada Kak ini. Assalamualaikum yang alright, disebabkan menggunakan perkataan tu kita akan dapat tepukan. Alright, merahmati semua. Kalau boleh budak-budak pukat turun ke sini, kita nak memukat hari ni. Alright, kita nak pukat something. Alright, boleh yang lain semua. Boleh ke boleh? Kalau boleh saya nak masuk sekarang, insya-Allah. Alright, kita tak nak lagi duduk kat luar ni, kita nak masuk dalam kita punya segmen ilmu kita. Alright, sekejap saya masuk. Alright, hari ni kita bukan topik ni, kita akan tukar topik ni. Aduh, topik ni pula dia ada masalah sikit dalam saya punya lagging sikit lah So cuba kita buat topik ni, bukan topik ni sebenarnya. Alright, kita nak tukar topik ni, dia lagging sikit, so jangan marah. Alright, topik dia adalah topik hari ni. Alright, kita nak bagi macam mana nak be different. Topik dia by AA. Alright, okay. Ni topik kita insya-Allah yang kita akan sama-sama kongsikan kejap lagi. Jadi yang sebelah ni semua salah kita nak buang dia. Tapi maaf dia slow sikit. Tak tahulah kenapa dia macam slow sangat dia punya benda. Ni macam merajuk pula bulan Muharram ni kan. Dia slow sikit, tapi apa-apa pun kita berjaya juga selesaikan. Jadi hari ni Abang Abu nak share macam mana to be different. Alright? Macam mana kita nak be different. Maksud different ni, apa yang patut kita buat untuk mencapai matlamat yang kita nak. Itu maksud saja. Alright, kita ada Suhaimi ni, dia tanya something. Alright, ini bukan gua tau. Halo, ini adalah bilik bilik dahsyat ni. Bilik ilmu ni, kita korek semua ilmu. Abang Abu soalan. How can you be so focused dan committed? Clarity is power to you. Alright, saya sebenarnya benda ni bukan kita like yang bagi kita mungkin benda tu adalah Allah SWT. Jadi pada saya bukan saya, tapi saya selalu doa. Mungkin dengan doa tu Allah kabulkan untuk saya lebih fokus. Itu je, bukan aku buat. Alright, so saya just like buat apa yang saya nak, saya teruskan. Saya tak pedulilah. Saya terus buat apa yang saya nak, saya buat. Saya penat, saya buat. Kan saya teruskan lakukan benda yang saya nak, dan saya buat benda yang saya suka. Sebab tu dia macam jadi macam nampak macam fokus, tapi benda ni memang saya suka. Saya terus nak buat, nak menyampaikan sesuatu. Dan satu lagi, saya selalu
selalu lah sebelum saya nak macam buat benda ni kan, aku selalu doa. Aku cakap, ya Allah, kalau ada kebaikan daripada benda yang aku buat ni, ya Allah kau hadiahkan, hadiahkan semua pahala ni pada mak dan bapa aku. Ini benda yang buat aku macam why nak buat lagi. Alright, jom teruskan masuk gua. Alright, kita masuk gua dan hari ni kita nak talk about being different dalam kita punya, dalam kita punya macam mana kita nak capai benda tu, right? Nak capai sesuatu, you need to be different, alright? Itu yang dia punya whole thing, alright? Siapa ni? Hadi Alimat. Apa kata, sekarang saya nak you all just buat something for me, alright? Saya nak you sampaikan benda ni pada member-member dengan buat satu tag pada kawan-kawan awak, cakap, alright, kau nak be different tak tahun hijrah ni? Nak be different tak dalam kau punya business? Alright, jom dengar Abang Abu ni dan kau tag ataupun kau share aku punya video ni, insyaAllah. Alright, jadi kita nak just like teruskan sesi kita. Alright, dan hari ni saya dah topiknya different. Apa maksud dia? Kan kadang-kadang bila kita tengok orang, kan dia orang ni, dia boleh berjaya tau. Dia boleh berjaya. Dia start something, dia berjaya. Dia buat something, dia dapat. Dia ada je benda yang macam buat dia boleh berjaya. Betul tak? Dan Abang pun selalu nak tengok tahu apa yang sebenarnya menyebabkan dia orang ni boleh capai benda-benda tu. Kan apa rahsia? Kita nak tengok apa rahsia dia tau. Dan bila saya tengok satu rahsia daripada apa yang menyebabkan dia orang ni boleh berjaya adalah because they are so different. Mereka ni different. They are doing things differently. Their thoughts different. Their thinking different. Semua ni different. Jadi apa yang Abang pun nak saya bawa pada hari ni lah, tip dia pun different. Macam mana kita nak jadi different, kan, and be successful, insyaAllah. Kan, kita jadi different daripada tahun yang sebelum ni. Kalau benda-benda yang kita mungkin nak perbaiki, kita nak different, alright? The answer is different. So the secret of achieving success dalam kita mengubah keadaan bisnes kita, nak menambahkan kita punya pendapatan, nak dapat benda-benda yang like hebat daripada bisnes ni, we need to be different. Alright, so itulah topik yang kita nak bincangkan pada hari ini. Jadi saya nak tulis kat sini daripada point yang pertama. Alright, so point yang pertama ni kita nak tulis overlay. Tapi hari ni saya rasa macam lambat sikit, jadi korang jangan macam marah. Alright, so the first is about D. Right, D. It's about define. Alright, kita kena, basically saya nak tulis pendek macam taklah all capital letter, kalau tak macam tak best. Sekejap dia lambat. Dia memang lambat, saya tak tahu kenapa. Alright, define. Okay, define saya tulis define. Alright, very. Okay, kejap. Okay, very specific. Okay, goals. Okay, this is the first one. Alright, dalam kita being different ni, kita tak nak jadi macam orang lain tau. Alright, apa maksudnya? Kita kena ada this thing called, we want to define a very specific goal. Maksudnya, tahun sebelum ni mungkin kita ada satu matlamat yang very general tau. Jadi kita kalau nak different, nak capai, kita kena be very specific. Kadang-kadang saya dengar orang cakap kan, contohnya dia cakap, aku nak kuruskan badan aku, okay? Alright, aku nak kuruskan berapa? Alah, sikit-sikit lah, adalah sikit kurus. Itu tak spesifik, brothers and sisters. Spesifik maksudnya, aku nak turunkan 10 kilo lah. Dia spesifik. Clear tak? Macam dia very specific. So, awak kena pastikan lepas ni, pastikan semua benda. Maksudnya, kalau ada letak matlamat, if you like put some goal, pastikan awak ni, alright, define the goal dengan clear tadi. Macam saya cakap kan, bila you ada clear goal, you jadi power. Because you dah ada something yang very clear. So, that's the first thing. Right? Jangan cakap aku nak lose some weight. It doesn't work. So I want to like lose 10 kilo. Kan? So bila kita tahu apa yang kita nak, dia jadi jelas. Sebab tu saya tanya, korang nak kaya? Okay, nak. Macam mana? Berapa yang kau akan kalau ada kau rasa kaya? Tanya macam kan? Dia adalah cukup makan bang. Kita ada macam banyak, adalah itu. So itu tak clarity. Kan, the clarity lah, okay, saya nak ada 1 juta bang dalam bank saya. Saya kena ada 400,000 dalam. So it's give that figure clarity. Remember, that's the first thing. So tahun ni jangan jadi macam tahun-tahun sebelah ni kita just letak tanpa clarity. Banyak benda yang kita tak capai ni sebabnya kita tak ada clarity. So that's the first word. Jadi saya nak awak tulis sekarang yang ada ni, yang tak tengok pun tak apa, yang tengok ni sekarang, boleh tak tulis clarity?
Tulis kat situ clarity. Alright, ataupun kita tulis tu D itu define a specific goal, which is clarity. Tulis kat situ clarity leads to power. Bila kita ada clarity, kita jadi power. Bila kita tahu apa yang kita nak, kita jadi power. Bila kita tahu apa segala benda yang kita nak dalam perjalanan ni, aku fokus pada benda ni, kita jadi power sampai kita tak nak benda-benda lain. Kita boleh cakap, no, I don't want this because I'm very clear. So itulah benda yang pertama. Alright, dalam kita nak be different, alright, define something yang very specific. Define a specific goal. Alright, define a specific goal. That's the first one. Okay, kedua, alright, benda ni pun kita cuba buat tahun ni, alright. Sebab ramai orang dia nak capai tapi dia tak buat benda ni. Apa benda ni saya nak bagi tahu, alright. Okay, ini benda ni, I ni, okay, kita kena buat benda ni, right? Remember, kita kena buat benda ni. I. Apa tu I? Sekejap, alright, apa tu I? I tu adalah, alright, sekejap, saya tulis increase. Alright, increase the chances, increase the, okay, dia macam of success. Okay, right, I ni, if you want to be different, you need to like buat benda ni tau. You kena increase the chances of success. Macam mana kita nak buat benda ni? Macam mana kita nak increase the chances of success? So apa kita perlu buat? Jangan macam dulu-dulu kita buat satu tindakan ataupun satu plan tanpa ada perancangan. Alright, sebab orang yang actually like achieve success dalam benda yang dia buat ni adalah orang-orang yang actually dia plan sebelum dia buat. Dia advance, dia plan dulu. Kan? Sebab itu benda yang penting. Sebab ramai orang ni, mereka ni, dia buat tanpa ada perancangan. Alright? So, bila kita nak increase the chances of success untuk capai matlamat kita, sekarang kita berubah tau. Kita mula buat something, alright, tapi kita plan. Alright, kita tahu apa action yang aku perlu take sekarang. Apa the next action that must I take. Alright, sebab apa? Dia research, ada satu research ni diorang buat, dia dapati bahawa, alright, bila awak plan kan, dia akan jadikan otak awak ni, dia boleh detect tau, dia boleh detect apa yang awak nak tadi. Kan, macam ada plan kan, dia akan detect apa yang awak nak, alright, and they like macam, dia sangat clear tau. So, dia nampak dan dia boleh seize the opportunity. Sebab tu ramai orang yang plan awal, dia nampak macam banyak dapat dia punya apa peluang. Bukan dia terus peluang tu datang macam tu, sebab dia dah plan, dia dah nak, okay, dia dah plan apa yang perlu buat untuk dia dapatkan peluang tu. So, bila otak kita ni, kita dah bagi tahu plan kita, dia akan increase the chance untuk dapatkan apa yang nak setinggi 300%. Tulis kat situ, 300%. Bila awak bagi tahu awak plan betul-betul, increase the chances untuk awak capai matlamat tadi 300%. Tulis sekarang, tulis sekarang. Okey, tulis. Cepat tulis. Adik-adik, tulis semua. Kan, ada tu, tulis. Okey, 300%. Dia bukan 30%. 300%. Alright? So, get yourself plan. Tahun hijrah ni, awak cakap, selama ni aku selalu buat, aku buat, aku letak apa, aku tak pernah plan. Sekarang aku tak nak. Aku buat satu tapi aku nak plan. Kalau aku nak buat dua, aku plan juga. Kalau tak plan, aku tak akan letak benda tu. Alright? Boleh Jadi tulis 300%. Thank you Kak Asna. Kak Asna ni saya doakan orang yang jawab ni, orang yang participate ni, sebab the real failure of life is failure to participate. Orang yang gagal adalah orang yang tak participate dalam apa-apa pun. Tu failures lah. Alright, because orang yang sukses dia participate. Alright, good. So that is how you increase the chances of success. So that is the second tips yang Abang nak bagi. Alright. Ketiga adalah ni. Alright, saya tulis saya kena cari, lambat lah hari ni, tak tahu kenapa. Kan, tapi apa-apa pun kita teruskan, alright? Okey. Yang ni ketiga, alright? Ketiga ni dia macam lagging sikit. Tapi saya akan buat je, okey? Yang ni saya namakan dia, nak berjaya lepas ni, okey. Alright. So saya nak benda ni. Alright, benda ni adalah benda yang saya yakin sangat, alright, yang selalunya dimiliki oleh orang-orang yang berjaya ni. Dia ada benda ni. Apa benda tu? Alright, benda tu adalah forward looking. Okay,
tahun ni kita tak nak pandang ke belakang. Jangan duduk dalam benda yang ke belakang. Kan, jangan kita masih duk fikir pasal like apa yang telah berlaku, like tahun yang sebelum ni kita dah COVID, kita masih nak lagi duduk kat situ. Tak mau, forward looking. Kita nak ke depan. Right, we want to like move forward. Apa benda yang kita nak buat? Kan, kita mula melihat apa benda-benda yang kita boleh lakukan. Right, itu adalah satu sebab kenapa orang yang berjaya ni dia berjaya. Sebab dia tak duk fikir benda yang lama atau dia tak fikir terlampau jauh. Dia fikir apa yang kena aku buat sekarang. Dalam keadaan ni, apa yang aku kena buat. So that's mean by forward looking. Alright, apa yang aku kena buat untuk depan ni aku nak pergi. Apa yang kena buat sekarang. Dia bukan duk tengok ke atas sampai tak buat apa tau. Ada orang ni dia duk tengok forward looking, dia tengok dia tak buat apa-apa. Dia pun yang jadi dia makin tua. Benda tak dapat. Aduh. Jadi apa kita kena buat ni? Alright, kita kena ada forward looking. Alright, maksud forward looking kita tengok ke depan tapi kita mula buat supaya kita nak pergi dapat benda tu. Alright, ataupun jangan kita duk tengok belakang je. Ada orang dia backward looking je. Sebab tu dia tak pernah ke depan. Alright, sebab tu saya nak you all, alright, ada F yang seterusnya. F tu adalah forward looking. Boleh That's what you need to like have. So always like have that mentality of forward looking. Alright, forward looking. So tahun ni aku tak nak cerita pasal benda-benda yang terlepas. Aku tak nak cerita benda yang terlepas. Aku nak benda yang moving forward. Alright, that is what I want you to like put. Okay, seterusnya. Jangan tanya buat. Dia bukan jangan tengok. Jangan tanya. Ni jangan tengok buat. Okay, sebab ramai ni kadang-kadang tengok tak buat. So it is not forward looking. Forward looking must you look and you do something now. You do something so that you can achieve or you can at least go nearer to your goal. Alright, that is what forward looking. Jadi pastikan tahun ni kita nak forward looking. Dan F seterusnya. Alright, it's about focus on improving. Ni yang seterusnya. Alright, kita ni kalau nak berjaya kan, alright, you kena ada attitude ni. Attitude ni adalah satu benda yang ada pada ni kan, ada pada orang berjaya. Alright, ataupun dia kita panggil lagi nice word lah, kita letak nice dia focus on ni getting better. Dia rasa better sikit. Alright, focus on getting better. Dan ini juga adalah apa yang kita anjurkan. Kan, apa yang kita anjurkan? Iaitu kita nak hari ini menjadi lebih baik daripada semalam. Kan, hari ini lebih baik daripada semalam. Kita always want to like improve something. So always focus on getting better in something. Kan, hari ini apa yang aku boleh lebih better daripada semalam? Sebab tu kalau kita duk fikir macam tu kan, kita akan jadi lebih better. Sebab itu adalah satu rahsia orang-orang yang berjaya. Sebab kenapa mereka so different? Because they always like improve. Apa yang aku kena improve? Apa yang aku kena buat ni? Alright, so they keep on focusing on getting better. Kan, ini satu benda yang saya tengok daripada orang-orang berjaya ni. Kan, dia nak buat something better daripada orang lain tau. Maksudnya dia nak, kalau dia buat something, dia nak jadi the best. Alright, so diorang juga always like tahu sebenarnya dia mampu buat benda tu. Sebab tu percaya pada diri kita untuk kita boleh buat yang lebih baik. Kan, sebab tu kita kena percaya pada intelligence yang kita ada, our personality, our physical aptitudes. Semua ni right, perlu kita jaga untuk kita jadi lebih baik. Kan, so kalau you ada semua benda-benda dan you faham tak, you tak buat, you tak fokus pada getting better, you cakap cukup lah macam ni, tak apalah kita duduk macam ni, then you are not going to improve. You takkan improve. Sebab tu benda tu tak jadi sebagai satu benda yang Islam ajar. Islam ajar apa ni? Kita nak, malahan kita selalu berdoa, mudah-mudahan hari ini menjadi lebih baik daripada semalam. Alright, dalam segala aspek kehidupan, apa yang kita boleh jadikan kita lebih baik. Alright, always think of, mungkin aku nak tambahkan skill baru. Aku nak fokus on skill yang boleh dapat aku capai matlamat tadi. Alright, macam mana aku nak macam develop something. Macam mana aku nak dapat skill baru. Always think of something that you want to like get better. Alright, that is what macam you need to have untuk kita ni. Alright, so boleh Dan next ni saya nak just like tulis lagi. Alright, okay, different different je. Allahu Akbar. Saya kena tengok kat sini. Saya nak okay. E. Okay. Wah, dia lambat lah. Aku pun leceh lah macam ni. Ever.
Ini benda penting, babe. Sebab orang yang berjaya aku tengok dia apa pun keadaan, dia ada satu benda yang great dia tu, dia everlasting tau. Apa macam mana punya ujian, cabaran, whatever, dia punya everlasting grace tu dia bawa dia ke depan. So benda ni penting kalau kita nak berjaya. Sebab kalau kita tengok ramai orang tak berjaya ni, kenapa tau? Sebab dia tak ada grit. Kadang-kadang kita tengok depan mata saya tengok banyak. Saya buat program banyak. Ada orang ni dia datang program dengan semangat gila. Tapi dalam masa seminggu, 3 hari, hancur. Dah tak ada lagi. Sebab dia tak ada willingness to commit for long term. Tak ada willingness. Kan dia tak macam persistent to face the difficulty tau. Dia macam dia tak nak berdepan dengan dengan ujian. Dia tak berdepan, dia takut. Sebab tu orang yang berjaya capai ni, dia adalah orang yang macam grit tu dia pegang dia macam dahsyat lah. Dia akan nak berdepan lah, dia tak akan ke belakang. So benda ni perlu kita ada. Right, ramai orang tak berjaya sebab benda ni. Kan? So apa kata kalau kita tak ada that kind of like grit? Apa kita boleh buat? Sebabnya kita tak yakin pada diri kita. Kan kita tak dapat melihat orang lain juga. Jadi selalunya kalau kita nak ada this grit untuk capai benda yang kita nak, kita tengok orang-orang yang berjaya, kita baca pasal orang-orang yang berjaya ni. Orang-orang berjaya apa dia buat? Apa benda yang dia buat sampai boleh dia jadi macam tu? Apa? Kita kena tengok. Alright? So sebab tu it's about the effort, the planning, the persistence. Semua ni adalah satu benda yang sangat penting untuk kita nak capai kejayaan ni. Betul tak? Alright? Sebab tu awak kena ada that grit dalam diri awak. And this grit I call everlasting. Dia bukan sekejap. Datang satu hari je semangat gila. Lepas 2-3 hari benda tak jadi, hancur. Tak mau. Benda tu takkan kita nak ubah benda tu, babe. Jangan ada lagi benda-benda macam tu dalam hidup kita. Kita berhijrah ni, kita tak nak benda-benda macam cepat give up semua. Tak nak dalam hidup kita. Alright? So untuk tu you kena ada everlasting grit. Right, you need to everlasting grit. Alright? Okay, kita teruskan. Ada soalan ya? Soalan nanti aku tanya. Tapi aku nak just like terus tekan. Lambat lah. Alright. Then R. Okay. Alright. Apa tu R Saya tekan dulu. Okay. Macam ni Okay, tekan. Ini penting lah. Sebab zaman sekarang ni, tengah COVID ni, so apa benda yang saya rasa juga kita perlu untuk kita be different untuk tahun yang mendatang ni, kita rebuild the willpower tau. Ramai orang ada kehilangan willpower dia disebabkan COVID ni. Disebabkan banyak benda yang berlaku, kes yang terlampau tinggi, kita mula melihat kematian yang banyak, kematian orang yang kita kenal, orang yang popular, orang yang kita tak pernah rasa benda ni boleh berlaku kepada dia orang ni. Even di kalangan keluarga kita sendiri, di kalangan saudara mara kita. Jadi benda ni jadikan kita macam hilang banyak willpower tau. Banyak benda tu terkesan. Jadi this is time for us to rebuild balik. So kita berhijrah dah lah 1 tahun lebih, 2 tahun ni, kita dalam satu keadaan yang sangat tertekan. Right? Jadi kita tak nak lagi dalam keadaan macam tu. Kita nak berubah. Right? Kita nak berhijrah. Kita tak nak lagi macam tu. Right? Kita nak build the willpower. Alright, kita nak take on certain challenges. Alright, untuk kita buat. Sebab tu Abang Ambu ada buat program-program yang lebih berbentuk cabaran. Alright, 30 hari, 90 hari. Sebab apa? Ini adalah untuk kita build the willpower. Alright, take on the challenges. Buat benda yang Abang Ambu suruh. Alright, jangan awak give up. Jangan awak give up. Kan? Jangan awak give up. Tapi mungkin benda yang awak nak kena give up adalah mungkin makan benda-benda yang tak betul, ambil gula dan sebagainya. Alright, buat. Learn some new skill. Ambil satu benda yang saya rasa saya nak belajar. Apa satu skill yang saya nak belajar? Ambil. Kan nak buat apa? Nak buat live. Boleh. Kan? Start satu. Okay, buat live. Aku nak buat live. This is something that aku nak. Alright? You put that. Alright? You rebuild yourself by giving yourself some kind of like things to do. Alright? That is how you can actually like bring up your willpower. Clear tak? Sebab ramai kita dalam keadaan yang terdekat. Saya faham sangat. Alright, saya faham apa yang berlaku dalam dunia sekarang ni. Alright, dengan whatever yang alright yang berlaku. Clear tak? Alright, faham ke faham? So kita kena melalui benda tu. Punya attitude tu patut dihapuskan tak?
tak apa. Oh, itu kena buang, babe. Tak apa ni sebenarnya satu attitude yang memang memang pada saya tak berguna langsung lah. Alright, itulah punca kegagalan banyak orang sebab tak apa kan. Attitude tak apa tu perlu kita kikis. Alright, dia tak boleh tak apa-tak apa. Hidup ni serius. Alright, hidup ni serius. Kita hidup ni bukan nak buang masa, nak bergembira kat sini. Kan, buang masa bergembira, tak apalah, tak ada. Oh, tak apalah, nantilah. Benda ni semua kena buang. Sebab kita kat dunia, setiap peluang, setiap masa kita nak buat kebaikan. Sebab kita nak buat perintah Allah. Sebab dunia dia adalah tempat untuk kita melakukan perintah-perintah Allah. Bukan untuk kita nak bersukaria, makan, apa, minum, enjoy, whatever. Tak. Sebenarnya dalam segala benda yang kita buat adalah benda yang kita nak buat ni sebenarnya untuk satu melakukan perintah Allah. Itu sebab kita dilahirkan kat bumi ni. Kan? Jadi itu maksudnya. Like, tak apalah ni saya memang tak berapa setuju. Alright, great ni macam satu benda yang kita ni jenis yang tak mudah lah. Tak mudah macam menyerah kalah. Tak mudah macam nak give up. Kita akan fight to the end. Everlast great tau. Kita macam ada je satu sifat dalam diri kita yang nak fight balik segala benda-benda yang mungkin yang datang mengacau kita. So that is great. Okay, willpower. Okay, and then kalau you nak achieve benda ni, alright, you juga kena benda ni tau. Sebab saya nampak kenapa orang berjaya ni dia berjaya. Sebab setiap kali dia ada challenges. Okay, you dengar. Alright, okay dekat okay, benda ni aduh. Okay, saya kena tukar lah kat sini. Letak kat sini. Telefon ni nak kena buang-buang. Okay, nampak dia jam lah. Aduh. Sekejap saya cuba, kalau tak saya cakap je dengan you all. Aku tak tahu kenapa lah benda ni. Okay, baru dia lama sangat. Okay, alright, different Okay, ini sifat yang memang saya sendiri ada tau. Saya sendiri, saya buat benda ni and it's like working very good. Alright. Okay, apa? Iaitu, ini satu lagi yang kita perlu ada. Sambil-sambil tu tulis, tak boleh tak komen. Kita tak ramai orang hari ni tau. Jadi saya nak buat komen banyak-banyak. Alright, komen banyak-banyak. Dia lambat sangat. Saya tak tahu kenapa lah benda ni macam lambat sangat. Alright, so enjoy challenges. Kan, ini satu lagi macam benda yang like dia jadi macam satu benda yang dia enjoy. Ada je challenges dia enjoy. Ini adalah benda yang kita nak bawa. Kita tak mau sebelum ni ada challenges kita lemah, kita down. Tak nak. Kita berhijrah. Lepas ni ada challenges, aku lagi jadi macam semangat. Aku lagi jadi macam lagi best. Aku nak buat benda. Aku lele enjoy. So enjoy the challenges. Alright, enjoy the challenges. Boleh ke boleh? Right, that is something that you need to do. So enjoy the challenges. Boleh So because the love of challenges can take you to improve tau. Bila kita like challenges, that will take us improve banyak benda dalam diri kita. Alright? Yes, grit tu adalah tidak putus semangat. Dia macam keep that moving. Alright? So jawab kat sini. Alright? Tulis like enjoy challenges. Alright, sebab tu bila kita tengok ramai orang berjaya ni, masalah pun dia enjoy. Dia macam okay je, dia boleh buat and everything. Sebab tu just enjoy the moment, enjoy whatever that comes in front of you and go through it. Alright, jangan rasa macam menyesal, macam kesal, keluh kesal ni tak nak. Sebab Allah cakap, like segala takdir aku ni adalah untuk kebaikan kau. Jadi kita reda dan sabar. Itu maksud dia. Alright, enjoy challenges tu kita reda dan kita sabar dan kita just move forward. Clear tak? Alright, boleh? Okay? Boleh Hello? So saya nak benda ni. Alright, then end. Okay, end ni very straightforward lah. Yang saya rasa memang semua orang yang berjaya ni ada. Alright, memang semua orang berjaya ni ada benda ni. Alright, apa benda dia? Alright Okay, benda dia adalah end. Awak semua tahulah kalau apa tu end. Never. Alright. Okay, ini benda yang kita nak. Apa tu? Kita tak nak lagi give up. Alright. I tell you, kita ubah. Kalau dulu cepat-cepat give up, buat benda ni tak jadi give up, buat benda ni jadi give up, kita tak nak. Alright. Daripada tahun ni kita tukar that attitude. Alright. Kita tak nak lagi macam orang yang cepat give up. Alright. So you will never give up lepas ni. Tahun ni you cakap, no, I'm not going to give up. Aku nak buat lagi.
So that is showing that you are going to be different tahun ni. Sebab ramai orang give up dalam dia punya proses tu. Alright, dalam proses tu dia orang dia lain. Clear tak? Boleh So benda ni yang saya nak ni. And of course the last one. Alright, kita tunggu dulu kalau korang ada soalan ke apa sebelum aku bagi the last one. Alright, so boleh tak awak just like comment benda ni, comment okay, I want to be different tahun ni. Aku nak different. I want to be different from the previous year. Aku nak berlainan. Aku nak berhijrah ke benda yang lebih baik. Kalau dulu macam ni, aku nak berhijrah ke benda yang lebih baik. Alright, so komen dan letak kat sini dan lepas tu awak share. Alright, kita nak share pada ramai orang supaya biarlah dia orang tahu. Alright, target. No. Alright, target tu dah ada kat atas tadi kan, definition kan. Define your first tu dah kira dah target dah. Nampak? First kan, define specific goal. Maksudnya that is a target. Alright, you dah ada benda tu. So saya dah letak benda tu. I want to be different this year. I want to be different. Okay, I'm different. I'm different. Right, last year is different. This year I'm different. Boleh? So saya nak awak sekarang tolong share benda ni pada benda. Berhijrah ke arah kebaikan, insya-Allah. Yes, definitely. Kita nak berubah. Kita nak ambil apa pelajaran, ambil dia punya iktibar daripada Ma'al Hijrah ni. Kita nak berhijrah. Kita nak berhijrah daripada yang dulu kepada yang baru, yang buruk kepada yang baik. Kan kita nak buat benda tu dan gunakan benda yang abang-abu bagi ni. Alright, macam mana kita nak buat benda tu abang-abu? Ni dia. Alright, definite, like we define like something yang very powerful. Alright, specific goal. Clear tak? Clear tak? Alright, very good. I want to be different. Okay, hijrah itu perjuangan. Yes, I'm different. Good. Alright, and the last one is this. Alright, lepas tu kita boleh ambil soal sikit. Then kita akan stop untuk hari ni. Sebab hari ni malam je. Besok pun malam Hari ni, besok dan lusa ilmu wang dunia akhirat malam je. Sebab apa? Saya pagi ada program. Saya ada program yang padat lah. Jadi saya tak dapat buat pagi. Alhamdulillah saya tak komplain. Saya suka. Cuma pagi sampai petang penat tau aku ni. Dalam hati was asking, ya bang, tak payah buat lah, tak apalah kau cakap je lah kan. Tapi saya cakap, no, ini bukan pasal aku nak buat. Ini komitmen pada diri aku. Aku pun nak berubah. Kan aku tak nak macam nak bagi alasan. So seboleh-bolehnya kalau saya dah decide, ini untuk diri saya tau, bukan untuk orang. Ini untuk aku. Aku dah decide nak buat, aku kena buat. So aku tak nak macam jadikan alasan. So the last one is T. Alright, T ni penting. Kita kena track the ni dia. Alright, track the progress. Okay, track kita punya progress. Alright, kita kena track. Kita kena tahu ke mana kita sekarang ni, di mana kita. Alright, kita bergerak tak? Kita ke depan tak? So, track kita punya progress. So, ini adalah benda yang abang-abu nak share dengan you all. InsyaAllah benda ni memang bermanfaat. Alright, so tak rugi kau datang, tak rugi kau macam follow abang-abu every day ni kau follow. Saya memang mendoakan orang yang follow, orang yang tengok benda ni, orang yang mula mengamalkan, pasti awak akan dapat sesuatu yang berbeza. Alright, okay, you kena track. Sebab tanpa tracking ni people lose their first kali orang tak, kenapa dia tak, orang yang tak track ni bahayanya dia akan lose dia punya specific goal dia akan lose. Alright, sebab tu achieving goal is also macam kena monitor, regular and honest. Alright, kena be honest. Saya tanya, dah buat tak benda ni? Awak kena cakap, dah buat, tak buat. Kan? Dah capai tak 3 bulan kita dah capai banyak ni? Capai ke tak? That means you need to be honest and regular monitoring your progress. Regular. So awak kena regular, get that progress. Boleh So benda ni penting. Alright, kalau awak tak boleh have people, bagusnya orang yang berjaya ni, kenapa dia actually boleh buat benda tu? Sebab dia ada orang lain yang jaga untuk dia. Dia letak orang lain, dia bayar orang lain untuk jaga dia punya progress. Kan, untuk dia macam macam benda tu. Clear tak? Kan? So you kena ada alright that. Nampak? Ramai kita ni, kita cakap je nak buat, tapi kita tak buat. Kan, kita tak buat. So please lah, aku minta lah korang ni be different lah. Alright, kau minta Allah untuk bantu kita untuk jadi different. Jangan duduk dalam takut yang lama macam tu, dengan penuh dengan kita punya dengan apa, kita macam rasa tak selesa, tak baik, whatever, hati tak tenang, semua tak nak babe. Kita buang, kita jadi different. Macam mana? Kau ikutlah apa yang aku bagi ni. Dan last kali track. Alright, so check your progress ni regularly. Alright, track it regularly.
Sebab apa? Bila kita track, kita tahu kita ni on the dot ataupun kita tinggalan jauh ke, or am I near, adakah aku jauh sangat, adakah aku dekat. Semua ni you boleh dapat dengan tracking tadi. Jadi jadikan tracking ni sebagai satu benda yang kita buat secara konsisten. Alright, mungkin ada weekly, mungkin ada daily juga. Kita ada daily target. Macam solat 5 waktu on time, solat aku nak masuk solat dekat masjid. Right, clear tak? So weekly, kan, it's all depend kita punya goal. Boleh ke boleh? Alright, so itulah yang Abang Abu nak. Track ni susah so aku jadi tracker to check my kids, and my kids pun track me. Dah hari ke-54 tak salah tadi, kakak we got spreadsheet. Seorang taruh 5% tiap-tiap hari. Alright, yeah, you need to have that tracking to know whether benda working ke, nak tukar ke, all this. So tahniah kepada Suhaimi yang buat benda-benda ni. Alright, so itu saja untuk hari ni. Saya tak ada nak cerita panjang sangat, tapi terima kasih kepada semua yang datang. Alright, dengar. Pastinya insyaAllah saya doakan dengan amalan daripada ilmu-ilmu yang Abang Abu kongsikan, pastinya Allah, saya doakan mudah-mudahan Allah akan merahmati amalan kita, memberkati segala amalan yang kita lakukan dengan niat untuk mendapatkan redha Allah SWT. Alright, mudah-mudahan apa semua yang kita buat ni mendapat redha Allah, dan segala-gala yang kita buat ni juga dapat barakah dan rahmat Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ni akan membawa atau menjadi asbab untuk kita mendapat tempat yang baik, alright, bersama dengan kalangan orang-orang yang soleh. Alright, dan saya juga doakan anda sentiasa dilindungi daripada sebarang, alright, keburukan, niat jahat manusia, jin, setan, iblis, kan, dan juga wabak-wabak yang ada kat sini. Saya doakan mudah-mudahan anda semua ni dilindungi Allah SWT dan terus mencapai kejayaan luar biasa dunia akhirat. Alright, so itu sajalah untuk hari ni. Kita dah 9.56. Alright, 96 insyaAllah. So this is something that I want to share, and I hope you learn something. Berapa orang yang sebenarnya learn something today? Come on, say saya, ataupun you cakap saya belajar sesuatu. Do you learn something today? Kalau you learn, can you just like komen dekat situ? Saya nak banyak komen hari ni, walaupun kita sikit. Kita ada dekat 80,000 orang yang tengok. Jadi bila kita ada 80,000 orang, kita nak komen tu taklah nampak sikit, betul? So komen komen banyak-banyak, share benda ni. Alright, just share. You want to be different? Okay, share. Alright, saya nak tengok ramai yang share. Alright, so mudah-mudahan bila kita share benda-benda yang bagus ni, kita ni dapat sesuatu yang luar biasa, insya. Alright, so that's all for today. Alright, that's all for today. Jadi itu sajalah daripada Abang Abu. InsyaAllah kita akan akhiri dengan kita punya selawat. Mudah-mudahan kita punya majlis ni akan Allah rahmati. Mudah-mudahan semua yang hadir ni Allah akan rahmati. Alright, so kita nak just like go, and kita nak habiskan benda ni. Kita nak habiskan dengan selawat. Alright, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta Allah ya Muhammad, anta misbahus suduri, anta Allah ya Muhammad, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad.